baru COVID-19 meningkat. Selangor terus jadi penyumbang utama. Tipu kebenaran operasi kilang topi Keledar di kompaun dan diarah tutup serta-merta. Assalamualaikum dan selamat petang. Berita wilayah edisi 2 Jun 2021 bersama saya Muhammad Alif Ashraf Kamano dan rakan jurubahasa isyarat Khairunisa Kho Abdullah. Terus setia bersama kami untuk perkembangan berita seluruh negara. Lintas langsung negeri-negeri bakal mengambil tempat seperti biasa dalam berita wilayah. Untuk laporan dari negeri di bawah Bayu bersama Konstantin Palawan dengan antara tumpuannya, Pemerkasa Tambahan Bantu Kelangsungan Industri Pelancongan. Selepas itu, seperti biasa, kita ke Bumi Kenyalang untuk mengikuti laporan antaranya Sarawak cadang tubuh PKRC di lokasi catat peningkatan kes COVID-19 bersama Vanessa Mering. Dan akhir sekali bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa di RTM Terengganu dengan antara tumpuannya, NGO dinasihat elak membuat pembelian secara bukal. Semuanya seketika nanti, terus bersama Berita Wilayah. Angka kes baru COVID-19 kembali meningkat kepada 7,703 berbanding semalam yang mencatatkan 7,105 kes. Selangor terus menjadi penyumbang utama dengan mencatatkan 2,728 kes, diikuti Kuala Lumpur 701 dan Sarawak 588. Perlis juga kembali mencatatkan 7 kes berbanding semalam dengan tiada kes dilaporkan. Dan berikut statistik harian COVID-19 mengikut negeri. ...3,055 individu disyaki positif COVID-19 hasil saringan program saringan komuniti COVID-19 yang dianjurkan secara percuma melibatkan 38 DUN di Selangor setakat semalam. Menteri Besar Datuk Seri Amaruddin Syahri menerusi hantaran di akaun Facebook @Amaruddin Syahri memberitahu sehingga semalam seramai 80,981 rakyat di Selangor telah menyertai program saringan COVID-19 secara percuma oleh kerajaan negeri. Angka itu melebihi sasaran awal iaitu seramai 50,000 individu dan inisiatif ini akan diteruskan di daerah Kuala Selangor, Hulu Selangor dan Sabak Bernam. Program anjuran kerajaan negeri mula dilaksanakan pada 8 Mei lepas hingga 10 Jun ini. 483 individu telah menjalani ujian saringan menerusi 3 sesi berbeza sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD dilaksanakan di Kampung Batu Muda Tambahan Sentul. Ketua Polis Daerah Sentul ACP Beh Eng Lai berkata dari saringan itu 135 individu positif COVID-19 atau kira-kira 22% dari keseluruhan 603 penduduk. Kita dapati sampling yang diambil di sini hampir tamat dan tiada pertambahan pesakit COVID yang positif. Jadi dengan walaupun pun perkara ini akan rujuk kepada MKN untuk membuat keputusan yang akan dimaklumkan tidak lama lagi. Dalam pada itu, hanya seorang wakil atau ketua keluarga dibenarkan keluar dengan kebenaran polis dari kawasan itu untuk tujuan kecemasan. Berdasarkan pemantauan semua pihak termasuk penghuni di Kampung Batu Muda, tambah patuh SOP ditetapkan sejak PKPD di kawasan itu.
Untuk memastikan pematuhan, seramai 165 anggota penguatkuasa termasuk Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM ditugaskan di kawasan berkenaan. PKPD di Kampung Batu Muda tambahan dilaksana selama 14 hari sejak 23 Mei hingga 5 Jun ini. Lebih 1.1 juta individu di Malaysia telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 setakat semalam. 3 negeri yang telah melengkapkan kedua-dua dos tertinggi masing-masing Selangor dengan 143,797 dos, diikuti Sarawak 111,176 dan Perak 105,014. Berikutan data harian jumlah pemberian vaksin COVID-19 di seluruh negara. Hampir 90,000 penduduk Kelantan telah menerima suntikan vaksin dos pertama sejak program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK dilaksanakan Februari lepas. Menurut Pengarah Jabatan Kesihatan Kelantan, Dato' Dr. Zaini Husin, ia meliputi 7.5% daripada penduduk negeri itu yang sepatutnya menerima suntikan. Petugas barisan hadapan antara yang selesai menerima suntikan lengkap fasa pertama. Untuk fasa kedua, seramai 51,799 orang awam telah menerima suntikan dos pertama, manakala 15,333 lagi telah melengkapkan suntikan dalam fasa kedua. Sementara itu, 428,043 orang yang layak telah mendaftar untuk menerima suntikan dalam MySejahtera setakat ini. Daerah Machang mencatatkan pendaftaran penerima tertinggi sebanyak 21.8%, manakala Kuala Krai daerah pendaftaran penerima paling rendah iaitu 19.2%. Jadi saya berharap utamanya pada rakyat di Kelantan ini supaya mendaftar dalam MySejahtera, kerana melalui senarai yang ada di MySejahtera kita akan membuat temu janji untuk menerima vaksin. Dan insya-Allah sekiranya bekalan vaksin yang telah dijadualkan tiba daripada kementerian mengikut yang telah dirancang, insya-Allah kita akan cuba mempercepatkan proses vaksinasi dan insya-Allah. Jadi tentu sekali ini memerlukan komitmen daripada semua rakyat untuk berdaftar dan semua menyokong program ini. Datuk Dr. Zaini meminta orang ramai mendaftar melalui MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin, memandangkan kes positif harian di Kelantan mencecah 5 hingga 700 kes sehari. Orang ramai diminta mengemukakan dokumen baharu dari kementerian atau jabatan berkaitan bagi mengelakkan kesulitan melepasi sekatan jalan raya SGR sepanjang sekatan pergerakan penuh fasa pertama. Ketua Polis Kelantan Dato' Syamfin Mahmad berkata pemantauan di beberapa SGR negeri itu sejak semalam mendapati masih ramai pengguna jalan raya menggunakan dokumen lama. Bagaimanapun, pihaknya memberi sedikit kelonggaran susulan kemungkinan pihak majikan berdepan kekangan untuk menyediakan dokumen baru buat masa ini. Kita masih bagi kelonggaran kerana masih ada beberapa kementerian ataupun jabatan kerajaan yang tidak sempat untuk mengeluarkan surat rasmi. Jadi harapan saya selepas ini semua yang akan melalui sekatan jalan raya ada menggunakan surat-surat jabatan yang baru. Jadi untuk tempoh 1-2 hari ini kita bagi sedikit kelonggaran dan insya-Allah lepas ni kita akan perketatkan pemeriksaan. Beliau ditemui selepas meninjau operasi pasaraya di Lembah Sireh Kota Baru dan melawan SGR Pasir Pekan Wakaf Baru Tumpat. Angka kenderaan di Kelantan berkurangan lebih 75% dalam tempoh 2 hari sejak sekatan pergerakan penuh berkuat kuasa semalam. Ini menunjukkan tahap kepatuhan tinggi rakyat kepada SOP. Perubahan ketara dapat dilihat sekitar bandar Kota Baru dan Tumpat kecuali pada waktu tertentu untuk tujuan ekonomi dan bekerja. Mulai semalam, sebanyak 24 SGR secara statik dilaksanakan di seluruh Kelantan, manakala 25 lagi secara bergerak.
Masuk hari ketiga PKPD di 21 Mukim Kuala Terengganu, 3 laluan telah dikesan diceroboh penduduk yang degil dengan mengalihkan konkrit penghadang. Kegiatan itu dikesan dilakukan melibatkan laluan Susu Keluar, Kampung Jeram sepadan daerah Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Kampung Tiruk sepadan daerah Hulu Terengganu dan Jalan Surau Haji Yaakob sempadan daerah Marang. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Abdul Rahim Maddin berkata keadaan disedari pihaknya menerusi rondaan pematuhan SOP PKPD dan kertas siasatan berhubung perkara itu dibuka mengikut Seksyen 427. Mereka ni mengalihkan batu-batu ni untuk keluar daripada kawasan daerah Kuala Terengganu ni PKPD ke daerah Kuala Nerus. Dipercayai mereka ni yang menggunakan kenderaan motosikal lah. Sebab batu yang dialih tu boleh muat untuk laluan motosikal lah. 10 laluan alternatif turut ditutup termasuk laluan tikus ke Kuala Terengganu bagi memastikan tiada pergerakan keluar masuk orang ramai ke kawasan itu tanpa kebenaran. Padah menipu semata-mata untuk mendapatkan kebenaran operasi. Tindakan sebuah kilang topi keledar di Jalan Murni Sungai Dua dekat Butterworth, Pulau Pinang berbuat demikian mengakibatkannya dikompaun RM10,000 dan diarah tutup serta-merta. Kilang berkenaan mengisytiharkannya sebagai kilang pembuatan sarung tangan dan pelitup muka. Kononnya merupakan sektor perubatan yang dibenarkan. Pengisytiharan palsu itu dibuat bagi mendapat kebenaran beroperasi daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI sepanjang tempoh segatan pergerakan penuh fasa pertama. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara ACP Nur Zaini Muhammad Nur mendedahkan hasil serbuan mendapati beberapa pekerja kilang terbabit khususnya warga asing gagal mengimbas kod QR My Sejahtera. Berdasarkan surat kebenaran MITI, kilang berkenaan dibenarkan operasi susulan menjalankan sektor barangan keperluan peribadi iaitu pakaian perubatan termasuk pelitup muka dan sarung tangan getah. Bagaimanapun hasil pemeriksaan mendapati mereka beroperasi untuk menghasilkan topi keledar dan tiada sebarang perbuatan perubahan seperti sarung tangan serta pelitup muka ditemui dalam premis berkenaan. Tapi bila kita buat pemeriksaan, kita dapati bahawa kilang ini menjalankan pembuatan topi keledar. So memang lari daripada kebenaran yang dibenarkan oleh pihak MITI lah. So dari sudut pekerjanya, kita dapati dia masih lagi mengekalkan 60% bekerja di kilangnya. Op pematuhan dijalankan 11 pagi tadi dengan beberapa agensi termasuk Jabatan Tenaga Kerja dan Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP. Sementara itu, penolong pengarah Jabatan Tenaga Kerja Butterworth Nazrah Yusof berkata, pemeriksaan mendapati majikan gagal mengikut Akta 446. Menggunakan surat kebenaran merentas negeri palsu dengan alasan urusan perniagaan, modus operandi sindiket dadah tetap dikesan pihak berkuasa. 6 individu ditahan termasuk seorang warga Vietnam bersama barang kes bernilai RM7.2 juta dalam serbuan di Pantai Kelebang, Melaka. Ketua Polis Melaka Dato' Abdul Majid Muhammad Ali dalam sidang media memaklumkan 83.084 kg dadah jenis syabu dan 59.14 kg ekstasi ditemui dalam sebuah kereta. 2 kereta, wang tunai, jam tangan dan barang kemas disita melibatkan nilai berjumlah RM64,078. Hasil daripada tindakan operasi ini, pihak polis telah berjaya menahan 5 lelaki Cina tempatan dan 1 perempuan Vietnam berumur antara 25 ke 52 tahun. Kesemua suspek ni disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah 1952. Saringan hujan air kencing turut mendapati kesemua suspek positif metafetamin dan direman 7 hari bermula semalam.
Seorang pengecat kereta yang juga keldai akaun mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu atas pertuduhan menerima dan menyimpan harta bernilai lebih RM50,000 yang dimasukkan ke dalam akaunnya bagi tujuan sindiket penipuan. Tertuduh Wan Muhammad Faiz Wan Muhammad Nur, 26 tahun, membuat pengakuan itu selepas 14 pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nordiana Abdul Aziz. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menerima dan menyimpan harta curi iaitu wang berjumlah RM58,900 yang dimasukkan ke dalam akaun banknya daripada dua wanita dengan mengetahui harta itu adalah harta curi. Kesalahan dilakukan di mesin deposit sebuah bank di Kuala Terengganu antara 27 hingga 29 Julai 2019. Bagi setiap kesalahan, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 411 Kanun Keseksaan. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM42,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 27 Julai depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Pendakwaan dikendalikan Pegawai Pendakwa SP Muhammad Ridwan Mohina Din manakala tertuduh diwakili Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan Nurul Najmi Adila Muhammad Nasir. Aksi Harimau Melaya, kelayakan Piala Dunia FIFA Qatar 2022 dan Piala Asia AFC China 2023 UAE bertemu Malaysia dicerdaskan oleh Extra Jos. Jom ngejos, Extra Jos cergas. COVID itu benar. Ancaman nyawa juga benar. Kapasiti hospital terhad juga adalah benar. Duduk dalam rumah masing-masing. Jangan keluar ke mana-mana kalau tak ada apa-apa benda penting. Kita harus bertindak dan harus ambil peduli. Siapa jaga kita? Ini cerita kita bersama saya Nadine Nordin mengupas persoalan ini. Berikut harga petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 9 Jun depan. Untuk perkembangan cuaca dalam negara langsung bersama Pegawai Meteorologi Nur Syafini Ramli, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat corak pergerakan tiupan angin di rantau negara. Dapat diperhatikan pada ketika ini angin masih lagi dipengaruhi oleh angin tenggara menuju ke semenanjung Malaysia, seterusnya berubah angin menjadi arah barat daya menuju ke sistem bertekanan rendah yang pada ketika ini sedang berada di bahagian barat laut Filipina dan dikenali sebagai ribut tropika Choi Wan. Dan kami jangkakan ribut tropika ini boleh bergerak ke arah utara barat laut dengan kelajuan 25 km sejam. Namun demikian, tiada kesan signifikan dijangka berlaku terhadap negara kita. Baiklah, untuk melihat keadaan cuaca semasa, kita teruskan dengan paparan imej kemerada ini. Dapat diperhatikan pada ketika ini, hujan dan ribut petir di 1-2 tempat yang masih lagi berlaku sejak tengah hari tadi, terutamanya melibatkan negeri di bahagian utara semenanjung Malaysia, dijangka masih lagi berlaku dan berterusan sehingga ke awal malam ini melibatkan bahagian pedalaman negeri Kedah dan juga Perak. Begitu juga di bahagian pedalaman negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga di bahagian selatan negeri Pahang, kita juga jangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Manakala bagi hujan di negeri Johor ini, kami jangkakan boleh beransur-ansur reda dalam 1 ke 2 jam lagi. Baik, beralih pula ke negeri Sabah dan Sarawak. Pada ketika ini, hujan di 1-2 tempat sedang berlaku, terutamanya melibatkan bahagian Hudat, Sandakan, Pantai Barat dan juga pedalaman dan kita jangkakan boleh berterusan sehingga ke malam ini. Begitu juga bagi negeri Sarawak, hujan dan ribut petir di 1-2 tempat sedang berlaku di hampir keseluruhan bahagian barat dan juga tengah negeri Sarawak. Keadaan ini juga dijangka boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Baik, sebelum kita berpisah, kita ikuti ramalan cuaca malam ini bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Syafini Ramli, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Lintas langsung dibuka dengan perkembangan dari negeri di bawah bayu. Sebelum bersama Konstati Pahlawan, antara tumpuan dari Sabah, pemerkasa tambahan bantu kelangsungan industri pelancongan negeri. Terus saja langsung bersama Konstati untuk laporan penuh. Terima kasih Alif dan salam sejahtera. Program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa tambahan yang diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini mampu membantu kelangsungan industri pelancongan di Sabah. Menurut Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jafri Arifin, ia dapat dilihat menerusi bantuan khas sekali bayar RM500 kepada pemandu pelancong, pemandu teksi dan e-hailing serta moratorium pinjaman 12 bulan kepada pengusaha bas dan teksi. Jelasnya pemain industri seperti pengendali hotel, agensi pengembaraan, pusat konvensyen, taman tema dan syarikat penerbangan dapat memperoleh manfaat menerusi pemberian diskaun bil elektrik 10% selama 3 bulan selain program subsidi upah per keso. Lanjutan sehingga 31 Disember bagi pengecualian cukai pelancongan dan cukai perkhidmatan ke atas penginapan yang disediakan pengendali hotel juga satu langkah terbaik membantu penggiat industri pelancongan menghadapi tempoh mencabar ini. Dalam kenyataan di Kota Kinabalu, Datuk Jafri berkata, Kementerian akan terus meningkatkan hubungan kerjasama dengan semua penggiat industri pelancongan dan mengenal pasti bentuk bantuan lain yang diperlukan golongan sasar. Beliau menyeru penggiat industri pelancongan di negeri ini terus tabah menghadapi cabaran semasa untuk memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 dengan sentiasa mengamalkan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Pasukan pematuhan tambahan akan dihantar ke kawasan yang mencatat peningkatan tinggi kes COVID-19 di Sabah bagi memperketatkan lagi pemantauan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Kawasan berkenaan melibatkan daerah Lahad Datu, Kunak dan Tawau. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali berkata tindakan menambah pasukan berkenaan berikutan peningkatan kes jangkitan COVID-19 yang berada pada paras membimbangkan. Saya menggesalah supaya kalau tak ada tujuan, duduklah di rumah. Okay, kecuali ada keperluan beli bawang, keperluan asas tak bolehlah keluar. Tapi tak lebih daripada 2. Cuma kita benarkan 3 ni bila ada kecemasan saja, hospital dan sebagainya. Beliau beritahu sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah Kota Kinabalu. Datuk Hazani menegaskan polis tidak akan berkompromi dalam memastikan pematuhan PKP 3.0 kali ini justru rakyat digesa lebih berdisiplin dan mengawal pergerakan keluar rumah. Beliau turut memaklumkan sebanyak 60 kompaun dikeluarkan menerusi sekatan jalan raya SGR di seluruh Sabah pada hari pertama pelaksanaan PKP 3.0. Dalam pada itu, sekatan pergerakan penuh yang memasuki fasa pertama semalam menunjukkan masyarakat mematuhi arahan untuk duduk di rumah dan tidak keluar tanpa urusan perlu. Tinjauan RTM di 3 kawasan, Kepayan, Penampang dan Kota Kinabalu menunjukkan kawasan tumpuan yang biasanya sesak sebelum ini kelihatan lengang tanpa pengunjung. Hasil tinjauan juga mendapati kebanyakan premis perniagaan tidak beroperasi kecuali yang dibenarkan. SOP di pasar ni bila mau masuk kena scanner Mas Sejahtera. Kalau tidak Mas Sejahtera kita boleh ada tulis nama dengan mas kita kena pakailah. Bila masuk dalam pasar dan sarung tangan mesti ada. Bila kalau tidak mas kami tidak akan benarkan masuk. Kita rasa bersyukurlah. Dalam masa ini memang sangat susah juga lah kan, tapi kami pun ada peluang untuk cari makan dari jam 7 hingga jam 2 petang itu kira okey lah untuk yang bakalan makanan seharian inilah. SOP Dobi ini memang kita ikut, kita follow. And then saya pun user tadi, kita ada di punya tuan punya Dobi sini memang sekali masuk seorang saya. Jadi macam tadi saya sudah siap, lepas tu berganti dengan pelanggan lain lagi lah. Hari ini SOP hari pertama total lockdown lah. Okay. Seperti yang kita lihat sini macam inilah, dia ada sedikit sunyi dan kurang-kurang keluar disebabkan mungkin kedai makan pun tidak boleh duduk untuk minum dan langkah berjaga-jagalah.
Berdasarkan SOP yang dikeluarkan Kerajaan Negeri, kedai barangan harian seperti pasar raya, kedai runcit, kedai sebanika dan kedai roti hanya dibenarkan beroperasi bermula 7 pagi hingga 7 malam. Setiap premis juga diarahkan membuat pemeriksaan suhu badan, menyediakan cecair pembasmi kuman selain mempraktikkan jarak fizikal serta menghadkan bilangan pelanggan untuk berada dalam premis pada satu-satu masa. Sasaran kerajaan menjadikan 1,000 klinik perubatan am swasta dan hospital swasta sebagai pusat pemberian vaksin PPV sebelum 30 Jun ini disambut baik hospital swasta di Sabah. Ketua Pegawai Eksekutif Hospital Gleneagles Kota Kinabalu, Dr. Tan Bee Huai berkata pihaknya menyokong langkah tersebut bagi memastikan kejayaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Menyokong penuh kempen atau usaha kerajaan melakukan National Immunisation Program atau National Vaccination Program yang mana kita telah bekerjasama dengan sebuah syarikat Protect Health dan dengan kerjasama mereka kita akan dijangka memulakan pusat pemberian vaksin fasa 2. Kita juga boleh menyumbang tenaga kepada negara untuk melengkapkan 24 juta rakyat yang perlu diimunisasi atau diberi vaksin. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Dr. Tan memaklumkan hospital berkenaan akan memulakan proses pemberian vaksin pada 7 Jun bermula 9 pagi hingga 5 petang, Isnin hingga Jumaat dengan anggaran penggunaan 100 dos vaksin sehari. Bagaimanapun katanya pihak hospital bersedia melanjutkan perkhidmatan pada hujung minggu sekiranya terdapat permintaan. Menyedari kepentingan menerima vaksin demi memutuskan penularan COVID-19, penerimaan rakyat Sabah terhadap suntikan vaksin semakin meningkat. Malah ada antara mereka yang mahu menerima suntikan dos itu lebih awal. Ketika ditemui RTM di Ibu Negeri, orang ramai menyokong penuh pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK demi keselamatan diri dan mengurangkan risiko jangkitan pandemik itu. Sangat setuju sebab dia boleh mengurangkan penularan untuk virus COVID ni. Lagi setujulah kalau macam tu untuk menghindarilah daripada jangkitan tu lebih berleluasa. Mau sebab kerja macam saya ni kan foodpanda hari-hari jumpa customer baik. So memang perlu vaksin lah untuk mengelak dari corona tu. Mesti kita mau sebab kita mengelak dari segi itu penyakit tu Trak untuk bagi-bagi orang minum gitu. Ya mesti kita mau secepat mungkin gitu. Setakat semalam, jumlah kumulatif penerima bagi fasa 1 dos 1 PICK di Sabah seramai 57,645 orang, sebanyak 53,027 orang bagi fasa 1 dos 2. Manakala bagi fasa 2 dos 1 PICK, jumlah kumulatif sebanyak 75,040 orang. Bagi dos 2 fasa 2, jumlah kumulatif sebanyak 27,298 orang. Jumlah kumulatif yang berdaftar sebagai penerima vaksin sebanyak 559,376 orang. Sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu bersama saya, Konstantin Palawan. Terus patuh SOP, amalkan kawalan kendiri. Kita kembali ke Angka Sepuri bersama Alif. Silakan. Terima kasih, Konstantin. Seterusnya, Sarawak cadang tubuh PKRC di lokasi catat peningkatan kes COVID-19 antara laporan semasa dari Bumi Kenyalang. Vanessa Mering teruskan dengan laporan yang telah disediakan. Silakan. Terima kasih Alif, salam hormat dan salam sejahtera. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Ahmad Dr. James Jemut Masing mencadangkan supaya pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC ditubuhkan di kawasan yang mencatatkan peningkatan kes COVID-19. Beliau mengambil contoh Bandar Kapit, Bintulu dan Miri serta kawasan lain merupakan antara kawasan sepatutnya diwujudkan PKRC kerana merekodkan lonjakan kes COVID-19.
Tan Sri James yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Baleh menambah di Kapit PKRC sewajarnya ditubuhkan di kawasan sekitar empangan hidroelektrik Baleh berikutan satu kluster dilaporkan di kawasan itu. Ini sekaligus akan mengurangkan tekanan penggunaan Dewan Suara Kapit dan stadium tertutup Kapit untuk menempatkan pesakit COVID-19. Ujar beliau secara purata sebanyak 130 kes positif direkodkan di Kapit setiap hari dan ini akan menyebabkan Dewan Suara Kapit dan stadium tertutup Kapit bakal penuh tidak lama lagi. Manakala Hospital Kapit pula kini telah penuh bagi memberi rawatan kepada kes-kes yang serius. Tan Sri James menyatakan demikian dalam satu kenyataan media hari ini. Kebanyakan rumah panjang di Sarawak telah dan ada yang masih dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sejak pandemik COVID-19 melanda negeri ini. Namun di sebalik awan kelam itu, bersinar cahaya harapan dari sebuah rumah panjang di Sungai Madur, Meradong yang setakat ini berjaya mengekang penularan COVID-19 di rumah panjang mereka. Bersempena perayaan Gawai Dayak, wartawan Muhammad Al-Hadi Syamsawi ada perkongsiannya. Rumah Panjang Cerida, Sungai Madur dekat Meradong dikenakan PKPD pada 19 April sehingga 2 Mei lalu selepas seorang warga emas disahkan positif COVID-19. Namun setelah tamat PKPD, data ujian calitan COVID-19 mendapati hanya 6 penghuni yang tinggal sebilik disahkan positif dan virus itu tidak merebak ke pintu-pintu lain di rumah panjang 20 pintu berkenaan. Saya bagi contoh, ada rumah panjang A, B dan C. Satu buah rumah panjang, rumah A itu ada 223 orang penduduk masa kita pergi siasat. Dan daripada 223 tu, 178 orang positif COVID. Hampir 80%. Rumah panjang B, 53 orang penduduk, 47 orang positif. Hampir 88% positif. Manakala rumah panjang C, 81 orang penduduk, hanya 5 orang yang positif di rumah panjang tu. So, 3 rumah panjang ni, rumah C memang rumah cerita lah. Ketegasan Tuan Rumah Cerida Igu sepanjang pelaksanaan PKPD di rumah panjang adalah faktor kejayaan membendung penularan jangkitan wabak itu. Penghuni rumah panjang itu juga diminta untuk tidak melawat ke rumah panjang lain termasuk menziarahi majlis penghormatan terakhir atau pengkebumian dengan sumbangan wang dikumpul dan diwakilkan seorang sahaja untuk menghantar atau dimasukkan terus ke akaun waris. Mereka tidak berkumpul, mereka tak berani. Kadang duduk karuai pun duduk sendiri, jenguk sendiri. Kalau cakap kadang saya gelik hati, mereka besar suara sebab tak dengar. Inilah kita ujian untuk kita mesti ikut SOP kalau kita mau sihat. Kita orang memang jaga jarak lah. Sepanjang 2 minggu tu kita orang tinggal dekat bilik saja. Kalau keluar pun sapu ruai sini saja, lepas tu masuk balik. Bagi bekas pesakit COVID-19, Lucy John, beliau bersyukur kerana tiada penghuni lain yang positif selain keluarga yang tinggal bersamanya. Semasa saya dekat kuarantin sana, saya selalu berdoa agar saya punya rumah panjang sana semua sihat. Saya cakap. Tapi cun-cun juga doa saya tu terkabul. Perayaan Gawai tahun ini disambut sekali lagi dengan norma baharu. Upacara miring yang lazimnya dibuat secara beramai-ramai kini dilakukan secara berasingan mengikut bilik rumah panjang. Jarak fizikal sentiasa dijaga, pelitup separuh muka juga dipakai sepanjang berada di ruai dan tiada jamuan makan beramai-ramai. Untuk saudara mara yang jauh di mata, panggilan video diiringi air mata menjadi pengubat luka dan lara. Kejayaan Rumah Panjang Cerida ini mengekang penularan COVID-19 terbukti apabila disenarai sebagai salah satu lokasi mewakili Sarawak ke pertandingan Komuniti Zon Hijau COVID-19 bagi kategori luar bandar. Kita juga telah diminta oleh kerajaan negeri untuk highlight kejayaan inisiatif di Rumah Cerida ini, Sungai Madur ini kepada rumah panjang lain, bahawa sinar harapan memang ada untuk kita memutus rantaian COVID-19. Diharapkan kejayaan penduduk di Rumah Cerida di Sungai Ulu Madur, Meradong ini akan menjadi satu contoh terbaik untuk kawasan-kawasan lain di negeri Sarawak.
jika mereka berjaya memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dengan mematuhi dengan tegas SOP yang telah digariskan, kenapa tidak penduduk-penduduk di kawasan lain di negeri ini? Jadi sepanjang perayaan Gawai tahun ini, patuhilah SOP yang telah digariskan oleh kerajaan. Jaga diri, jaga semua. Al-Hadi Syamsawi, Berita RTM. Gawai Kitai Datai Baru harap terus mujur dalam pengawal di kerja. Terima kasih bagi petara, laba udah beri rezeki serta berkat ke tahun tu. Ingat atur perintah sepemanjang PKP Gawai, anang bergelumuk berbalamayu, anda tahu ngabang ngagai pangan diri. Nyaga diri, nyaga semua orang. Seruran nyitih ke SOP PKP ngau cara penghidup baru, nyemak palsu dari rumah, kena sekabung hidung ngau mulut. Ingat, jaga takah antara pangan diri. Ngajih ke Kitai bertuah berlimpah, semampai berjaga ke pengerai ngau pengelikun diri. Bergempuang Kitai munas ke penyakit COVID-19. Anang takut bertujuk vaksin ke terabai pengerai Kitai. Gayu guru gerai nyamai, lantang senang, celap lindap, nguan menua. Polis Diraja Malaysia PDRM Daerah Kuching menambah 6 sekatan jalan raya SJR statik dan 2 SJR bergerak bagi meningkatkan penguatkuasaan pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Sarawak. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmon Bajah memberitahu ia merupakan tambahan kepada 8 SJR statik dan 1 SJR bergerak sedia ada. Sebab dalam tempoh 24 jam yang lepas, kita menerima banyak maklumat, banyak pergerakan. Walaupun majoriti pergerakan adalah yang dibenarkan, tetapi kita tidak boleh berkompromi. Kita harus memastikan kepatuhan kepada SOP yang ada. Beliau ditemui media semasa membuat tinjauan di SJR berhadapan lapangan terbang antarabangsa Kuching malam tadi. Beliau mengingatkan masyarakat agar terus patuh SOP yang telah digariskan dan jangan keluar rumah jika tiada urusan penting, terutamanya selepas waktu dibenarkan. Sementara itu, di Miri, 5 lokasi sekatan jalan raya SJR di sekitar bandaraya telah bermula sejak semalam. Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga merupakan Menteri Bertanggungjawab JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, usaha ini penting untuk memastikan usaha mengekang penularan COVID-19 diteruskan. Sekatan ini ialah kita mahu kawal orang ramai keluar. Ya, kita berharaplah kalau tak ada apa urusan yang penting tinggalkan di rumah saja. Hanyalah dengan cara itu kita boleh membentras pandemik COVID ini. Kita boleh melihat bahawa keadaan pandemik COVID ini telah meningkat, dan kerajaan kita telah pun menggunakan dua cara serentak, iaitu satu dengan pelaksanaannya PKP, satu lagi dengan vaksinasi. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas membuat tinjauan ke beberapa lokasi SJR di sekitar Bandaraya Miri. Tinjauan beliau bersama JPBB Miri ialah untuk melihat sendiri keadaan petugas di semua lokasi SJR di Bandaraya Miri bagi memastikan keselesaan mereka semasa menjalankan tugas. Ujarnya beberapa penambahbaikan yang perlu dibuat seperti menambah sebuah lagi kanopi bagi setiap lokasi SJR selain memastikan makanan dan minuman disediakan serta kipas angin dipasang untuk keselesaan para petugas. 5 buah lokasi SJR yang terlibat dalam lawatan ini ialah SJR Jalan Miri Bypass, Lampu Isyarat, SJR Jalan Datuk Edward, Jeli Eng Sian Hub, Elias Kenyalang Supermarket, SJR Jalan Miri Lutong, Bulatan GK Supermarket, SJR Jalan Bintulu Miri, hadapan Balai Polis Trafik Miri dan SJR Jalan Bakam, Lampu Isyarat Jalan Luak Bay.
Sementara itu, hasil tinjauan pemberita RTM di 2 SJA di Jalan Expressway Kuching Semerahan berjalan lancar pada hari kedua Perintah Kawalan Pergerakan Pencegahan COVID-19. Hasil tinjauan mendapati pengguna jalan raya diperiksa dengan teliti dan mereka yang tidak mempunyai surat kebenaran, permit atau tidak mempunyai alasan munasabah diarahkan berpatah balik bagi mengelak berlakunya pelanggaran prosedur operasi standard SOP pencegahan COVID-19. Sekian berita dari Sarawak. Selamat Hari Gawai ngagai semua raban bangsa Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Vanessa. Walaupun barangan keperluan mencukupi, namun pembelian secara pukal berupaya mencetuskan situasi panik. Laporan itu antara perkembangan semasa dari Terengganu bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Silakan. Rekas tugas di Angkasa Puri. Bagi mengelak kekurangan bekalan makanan dan produk keperluan harian di pasaraya dan peruncit, NGO disaran membeli barangan berkenaan melalui pemborong terpilih. Peringatan itu disuarakan Pengarah Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Syahrudin Muhammad Khia memandangkan kumpulan berkenaan ada menghulurkan bantuan kepada penduduk terjejas akibat COVID-19. Pelantikan ini kita membenarkan DDR dan DDW tadi untuk menyimpan barang kawalan berjadual melebihi 20% daripada hak simpanan dalam lesen. Jadi matlamat dia kita nak memastikan tidak berlaku gangguan bekalan barangan keperluan asas sepanjang tempoh PKPD dan juga lockdown. Beliau terdahulu meninjau bekalan barangan di pusat pemborong di Kuala Terengganu. Sementara itu, bekalan dan harga barangan jualan akan sentiasa dipantau agar tiada peniaga mengambil kesempatan melakukan pencatutan di premis perniagaan. Jika sabit kesalahan, mereka boleh dikenakan kompaun mengikut Seksyen 21 di bawah Akta Pencatutan 2011. Setiap lapisan masyarakat perlu berganding bahu bersama pihak berkuasa dalam memastikan rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Ketua Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Rosman Abdullah mengharapkan kerjasama itu dengan memaklumkan Angkatan Pertahanan Awam meneruskan tugasan tetap di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 di 5 lokasi negeri ini. Selain penugasan ejen basmi COVID ABC menyampaikan maklumat bahaya COVID-19. Melalui ABC ini juga kita mengambil inisiatif untuk mendaftar penduduk-penduduk yang belum mendaftar untuk suntikan vaksinasi COVID-19 lah. Jadi di kesempatan ini saya juga menyeru penduduk-penduduk negeri Terengganu untuk mendaftar dalam MySejahtera bagi mengikuti program vaksinasi COVID-19. Sebagaimana kita sedia maklum, hasrat kerajaan untuk menyuntik seramai 80% daripada penduduk Malaysia mendapat vaksinasi COVID-19 ni. Daerah Kuala Terengganu, Besut dan Mukim Kuala Berang di Hulu Terengganu ketika ini dikenakan PKPD. Pemasaran produk secara digital diteruskan peniaga makanan di negeri ini yang telah bersedia dengan sekatan pergerakan penuh. Sepanjang tempoh itu juga, kumpulan peniaga mempertingkat strategi pemasaran masing-masing. Peniaga donat Muhammad Syazrul Rahman mengakui platform media sosial banyak membantu perniagaannya ketika ini. Mengakui perniagaan yang diusahakan sejak 6 tahun lepas itu kini perlu berubah kepada pemasaran digital. Memang kita guna satu platform media sosial. Dia memang banyak membantu. Dari situ kita promo, kita post kita punya donat kita. Kita post apa kelebihan donat kita. Dari situlah orang kenal donat kita, orang share semua. Memang membantu. Penghantaran terus kepada pelanggan juga disediakan mengikut SOP yang ditetapkan. Dia tak ada media sosial ni, saya rasa macam zaman sekarang kan. Saya rasa macam memang kata memang dari nak apa lah kalau tak ada media sosial. Sebab media sosial ni memang penting sekarang. Ada apa-apa orang akan tengok media sosial.
Mengakui berdepan cabaran lain yang perlu ditangani, beliau turut mengharapkan kumpulan peniaga sepertinya menggunakan peluang yang ada bagi meningkatkan pendapatan mereka. Laporan itu menutup perkembangan semasa dari Terengganu. Lindung diri, lindung semua. Salam hormat dan jumpa lagi. Terima kasih Rashidi. Berita Loya bersambung selepas ini. Terus setia bersama kami. Di bawah bantuan program strategi pemerkasa rakyat dan ekonomi tambahan Pemerkasa Plus kepada individu terjejas nyata melegakan. Orang ramai memberi reaksi positif dan menganggap bantuan berupaya meringankan beban masing-masing. Di Kuantan, Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 10 Mei lalu sebelum pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dan Sekatan Pergerakan Penuh amat memberi kesan kepada rakyat berpendapatan rendah. Justru inisiatif kerajaan kali ini amat membantu untuk dimanfaatkan bagi keperluan penting. Yang mana benda yang macam ni dapatlah mengurangkan sebersikit beban daripada penyewa awam walaupun swasta, mengurangkan beban bagi yang berkurangan ni. Yang mana moratorium ni akan, orang cakap benda ni akan membantu daripada segi kewangan. Bolehlah simpan sikit-sikit untuk masa ke depan dan bolehlah kita gunakan benda ni untuk yang lebih perlu. Pendapat saya benda ni sangat baguslah sebabnya mungkin bagi mereka yang berpendapatan tinggi ni mungkin tak terjejas kan, tak ada rasa macam okey je, tapi bagi mereka yang tidak kurang berkemampuan, mungkin daripada bayaran bulanan tu kan boleh simpan untuk keluarga kan, sebabnya semuanya kena duduk dekat rumah, mana anak-anak ramai tu mungkin sedikit sebanyak dapat membantu mereka lah. Okey, pendapat saya kalau pelanjutan moratorium ni adalah baguslah sebab dia meliputi keseluruhan yang B40 dengan kita tahu banyak yang terjejas lah. Okey, cuma pendapat saya mungkin boleh naikkan lagi ke, mungkin boleh menyentuh ke M40. Cuma kita kena tengoklah, mungkin boleh 50% ke macam mana sebabkan kita tahu banyak yang terjejas. Nak ikut daripada luahan daripada rakyat sekarang ni memang sangat memerlukan moratorium itu disambung sebenarnya. Dengan kegawatan ekonomi, dengan macam ni, dengan pekerja pun hilang pekerjaan. Yang mana tak hilang pekerjaan, dia dipotong allowance ke apa kan. Jadi memang sangat perlulah dengan kehidupan sara hidup yang makin tinggi. Isnin lalu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pemberian moratorium kepada semua golongan B40 dan rakyat yang terjejas kerana hilang pekerjaan. Kelantan juga menyambut baik pengumuman Perdana Menteri mengenai inisiatif Pemerkasa Plus sebanyak RM40 bilion. Untuk itu, Menteri Besar Dato' Ahmad Yaakob dalam kenyataan berkata kerajaan negeri mewujudkan pakej bantuan cakna rakyat COVID-19 sebagai inisiatif bantuan dalam tempoh pelaksanaan PKP 3.0. Ini termasuk menyediakan RM2.7 juta sebagai bantuan kepada golongan terkesan di seluruh negeri itu. Peruntukan RM60,000 bagi setiap don akan diselaraskan melalui 45 pusat khidmat don. Manakala bayaran cukai tanah semasa yang berakhir 30 Jun ini dilanjutkan sehingga 31 Ogos depan. Sementara denda lewat cukai tanah hanya akan dikenakan bermula 1 September. Sebagai sokongan, sebanyak RM15,000 daripada Menteri Besar dan RM10,000 daripada Exco Kerajaan Negeri akan turut disumbangkan kepada Tabung Amanah Kebajikan Darul Naim Tabung Serambi Mekah. Adun Kelantan pula menyumbang sebanyak RM3,000. Dato' Ahmad turut menyeru seluruh rakyat Kelantan segera mendaftar untuk suntikan vaksin COVID-19. Program strategi memberkasa rakyat dan ekonomi tambahan Pemerkasa Plus mampu meneruskan kelangsungan perniagaan ekoran Sekatan Pergerakan Penuh bermula semalam. Ia inisiatif penting untuk usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mengekalkan daya tahan perniagaan.
Antaranya kemudahan pembiayaan mikrokredit 1.5 bilion ringgit dengan kadar pembiayaan serendah 3% serta pembiayaan dan pinjaman melalui institusi perbankan sebanyak 7 bilion ringgit. Pensyarah Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial Universiti Malaysia Terengganu UMT, Prof. Madya Dr. Rohaiza Taha berkata, tema permohonan pembiayaan mikrokredit tersebut perlu diperjelas. Sebab kita tahu bahawa apabila ekonomi perniagaan terpaksa ditutup, ia akan memberi kesan jangka panjang di mana untuk pulih mereka perlulah mendapatkan bantuan yang sewajarnya daripada pihak kerajaan. Dan bantuan-bantuan ini juga perlulah kita kata dibuat dengan jelas di mana kita tidak perlulah memberikan terlalu kompleks ataupun complicated permohonan di mana ia akan menukarkan peniaga-peniaga tersebut. Inisiatif tersebut dijangka mampu meminimalkan kesan penawaran dan permintaan sepanjang tempoh sekatan pergerakan penuh. Ini termasuk peningkatan harga barang dan kebergantungan terhadap sumber manusia yang semakin kurang. Kesan jangka pendek jumlah pengeluaran harian misalnya untuk memenuhi permintaan bagi sesuatu produk ataupun barangan ini tentu sekali akan berdepan dengan cabaran, dan ini sekaligus membuka ruang berlakunya peningkatan harga barangan, dan inilah yang cuba kita elakkan dalam keadaan kuasa beli pengguna yang agak terhad. Yang di-Pertua Dewan Perniagaan dan Perindustrian Melayu Terengganu Ahmad Izani Abu Ghani turut menyambut baik pakej bantuan yang diumumkan. Saya juga menyambut baik apa yang kerajaan umum kenaikan dalam CKP 1,000 ke 1,500. Ini membantu usahawan. Dan juga kita cadangkan supaya di peringkat negeri untuk memberi moratorium sewaan kepada premis-premis di bawah PBT dan juga di bawah agensi-agensi kerajaan yang lain, supaya mereka-mereka yang terkesan ini kita dapat memberikan kelegaan dan bantuan. Kini terdapat 2,500 ahli perniagaan di bawah Dewan Perniagaan dan Perindustrian Melayu Terengganu. Sementara itu, peniaga ternyata lega dengan bantuan diberi memandangkan pendapatan perniagaan menurun 70% sejak pandemik COVID-19. Boleh membantu sebersedikit para peniaga dalam tempoh lockdown ni. Jika kedai tak boleh buka, kini kita tidak boleh beroperasi, ia juga boleh terjejaslah perniagaan ni. Kalau boleh, kita semua nak COVID berakhir dengan cepat supaya kita semua boleh bekerja, boleh berniaga seperti biasa. Semasa PKP dan lockdown ni, pendapatan saya terjejas sebanyak 70%. 42 ekor lembu yang diimport dari Thailand didapati positif pengesanan penyakit Lumpsi Skin Disease LSD hasil ujian di Makmal Kesihatan Awam Veterina MKAV dan tanda-tanda klinikal. Jumlah tersebut sebahagian daripada 1,434 lembu yang dikuarantin sebelum dibenarkan masuk ke negara ini 26 April lalu. Kenyataan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS menjelaskan setakat ini 2 premis kuarantin dipantau MAKIS iaitu Stesen Kuarantin Bukit Kayu Hitam, Kedah dan Kelantan yang sedang menempatkan ternakan lembu tersebut. Arahan terkini Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV meminta MAKIS memanjangkan tempoh kuarantin dari 14 hari kepada 28 hari untuk memantau rapi ternakan yang diimport dari Thailand.
Prosedur ujian tersebut dilakukan bagi mencegah penularan wabak penyakit yang dikuatiri jika tidak dikawal boleh menyebabkan industri ternakan ruminan negara terjejas. Kesemua lembu yang positif LSD ditahan dan dikuarantin dengan pemantauan rapi. LSD adalah sejenis penyakit berjangkit yang menjangkiti lembu, kerbau dan haiwan ruminan liar tertentu. Puncanya disebabkan virus Pox viridae yang disebarkan melalui gigitan serangga seperti nyamuk dan lalat. Menjelang aksi kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 menentang UAE esok, Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin meluangkan masa untuk menyaksikan sendiri sesi latihan skuad Harimau Malaya di Dubai, UAE. Datuk Hamidin mendapatkan maklum balas Ketua Jurulatih Kebangsaan Tan Cheng Ho mengenai perkembangan persiapan pasukan Harimau Malaya, terutama dengan kehadiran pemain ke-26 Dion Coles yang turun menjalani latihan buat pertama kali selepas melampau diri awal pagi 1 Jun 2021. Tan, so how our progress now today training 2 days before tournament for our match? I think the President all we have been prepared well. I have seen the players; they have good motivation and good spirit. I think they are ready match against UAE. Definitely, this time we have assembled one of the best team. Hopefully, we can get the positive result. Datuk Hamidin turut yakin dengan gabungan pemain tempatan dan naturalisasi yang dianggap himpunan terbaik yang pernah dibuat oleh Harimau Malaya. Sementara itu, Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin mendedahkan kehadiran Dion Coles untuk bersama pasukan Harimau Malaya adalah atas usaha Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Sebenarnya Dion Coles ni Duli Amat Mulia Tunku Mahkota Johor telah menghubungi saya 2 bulan lepas dan telah mengatakan telah dapat bercakap dengan Dion Coles